Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur pada warahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa lagi pada minggu kedua kuliah kajian teks dan kajian teks falsafah. Berbincang dan akan mulakan perbincangan tentang salah seorang tokoh Islam namanya Ibn Rushd. Dan minggu lalu kita telah menjelaskan tentang antara latar belakang yang membawa kita memilih Ibn Rushd ini, dan kita tokoh ini kita sebut pada awal perbincangan ialah tokoh yang penting sekali kerana beliau merupakan salah seorang tokoh ahli falsafah Muslim yang telah muncul di dunia Islam pada satu fasa yang genting dalam konteks perkembangan pemikiran teori-teori falsafah dalam masyarakat. Jadi kita harus ingat bahawa dalam apa juga nanti pemikiran kita atau bacaan kita pada apa juga teks atau tokoh atau yang lain-lain, kita harus memudai dengan memahami latar intelektual, nama dia latar intelektual ni artinya seorang tokoh itu tidak muncul yang tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, dan dia tidak dikenang kalau sekiranya beliau tidak memberi suatu sumbangan yang besar pada waktu atau zaman yang diperlukan oleh masyarakatnya. Begitu. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ini ialah seorang tokoh yang muncul di tengah-tengah kemeluk masyarakat berfikir dan pemikiran masyarakat itu, dan beliau cuba memberi penyelesaian dari perspektif keagamaan atau perspektif pemikiran untuk memberi penyelesaian supaya masyarakat kembali berada pada landasan. Jadi kita sudah sebutkan tentang apakah permasalahan yang wujud ialah perkembangan pemikiran. Jadi kita harus kenal bahawa Ibn Rushd ini ialah tokoh yang muncul. Kita harus ada sedikit gambaran bahawa dunia Islam di era Ibn Rushd sudah pun berkembang luas dari segi daerah-daerahnya. Bermula kecil di tanah Arab, tapi selepas itu ia telah mengembang ke tanah Persia dan ke tanah Arab, dan ke tanah Barat. Jadi oleh kerana itu para pengkaji dalam bidang falsafah Islam telah membuat dua pemecahan atau dua pengelompokan dari segi kekayaan khazanah falsafah Muslim, iaitu pertama ialah khazanah berfikir para Muslim yang muncul di sebelah timur. Timur ni mana? Ialah dunia Arab, dunia Parsi dan dunia Iraq dan lain-lain. Ini satu kelompok yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Kindi dan Ibn Sina. Ini tokoh-tokoh yang muncul di sebelah timur. Kemudian kita ada lagi tokoh-tokoh yang muncul di sebelah barat. Sebelah barat itu adalah kawasan-kawasan yang dekat dengan
Eropah. Dan kita akan kenali, kita harus mengenali nama tokoh-tokoh itu seperti nama dia seperti Ibnu Bajjah. Ini salah satu seorang tokoh yang penting dalam bidang filsafat. Seorang lagi antaranya juga yang Ibnu Bajjah ini ada banyak juga teori-teori, antaranya teori pemerintahan dan teori ittisal antara akal dan Tuhan. Jadi ini antara wacana-wacana yang sudah berkembang pada waktu itu. Tokoh kedua lagi yang sebelum datangnya Ibn Rushd ini adalah nama dia Ibn Tufayl. Ini juga daripada kawasan Arab, kawasan Barat Islam, kawasan Spanyol, Granada, Konstantinopel, kawasan situ. Dan tokoh yang misalnya Ibn Tufayl ini ada menulis beberapa karya yang kita selalu pernah dengar, tak, nama Hayya Yaqzan. Wacana tentang epistemologi Islam dan menerusi pengkesahan seorang budak yang dibesarkan di sebuah yang dibesarkan oleh dalam kelompok masyarakat binatang, sebuah novel yang di dalamnya ada syarat dengan hikmah-hikmah dan pemikiran-pemikiran. Kemudian selepas itulah datangnya yang bernama tokoh Ibn Rushd yang kita sebut nama dia Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd. Kita dikenali dalam karya-karya Latin sebagai Averroes. Kita sudah sebut dia lahir pada 112 Masihi dan dia lahir ketika menjadi seorang ahli ilmu yang penting pada zaman tersebut dengan kebijaksanaan yang dimiliki dalam pelbagai bidang-bidang. Dan itulah tugas yang saya berikan pada saudara menerusi kumpulan itu supaya saudara kita supaya dengan terlibat dalam wacana mengenali seseorang tokoh itu, bukan sekadar seorang tokoh itu, saudara diminta nanti akan menemui khazanah ketamadunan yang ada di sekitar Ibn Rushd itu. Itu tujuan di sebaliknya. Jadi sepatutnya dalam tulisan itu nanti ada pengenalan tentang biografi Ibn Rushd dan latar intelektualnya. Itu satu bab itu mesti dibincangkan lah. Apa penduduk berfikir kat situ dan siapakah tokoh-tokoh yang membentuk aliran yang membentuk pemikiran umat Islam pada zaman itu. Zaman itu zaman apa? Cuba kita kena faham dulu apa yang dinamakan sebagai istilah dia tadi yang saya sebut sebagai latar intelektual sebuah masyarakat atau sebuah kumpulan. Jadi bagaimana saya sebut beliau lahir di tengah-tengah kemeluk dan salah satunya ialah dinamakan berbagai aliran-aliran berfikir dari sudut pemikiran yang beraliran fikih, pemikiran yang beraliran kalam, pemikiran yang beraliran mistik dan Ibn Rushd, serta ada lagi sekelompok juga yang berfikir yang terlibat dalam aliran yang berfikiran yang beraliran falsafi. Empat aliran besar yang berkembang pada Islam, dan setiap empat ini ada tokoh-tokohnya tersendiri yang saling berinteraksi dan saling bersaing di antara satu sama lain dan saling pada tahap-tahap yang lain saling tuduh menuduh sehingga membawa kepada ketidakteraman dalam masyarakat. Jadi sudah tentu sebagai seorang Muslim yang baik, Ibn Rushd telah menyumbang
Sebab itu Ibn Rushd juga digelar sebagai salah seorang tokoh mujaddid, orang yang cuba untuk memperbaharui pemikiran masyarakat di zamannya. Dan salah satu sumbangan yang kita bincang islah dan tajdid dalam kuliah-kuliah lain sebelum ini yang kita sebutkan, iaitu sumbangan dalam konteks mencari jalan tengah kepada permasalahan yang wujud dalam masyarakat pada waktu itu. Apa masalah dia? Yang besar, banyak masalah. Masalah keilmuan, masalah kejahilan. Tapi dari satu masalah apa besar yang kita ingin lihat, yang disumbangkan oleh Ibn Rushd, masalah konflik berfikir atau konflik pemikiran yang terjadi pada waktu itu. Dan Ibn Rushd cuba untuk menggunakan kemahiran falsafinya, kemahiran pemikiran bidang falsafah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Falsafah menjadi alat bagi menyelesaikan masalah-masalah, terutama dari apabila wujudnya kekeliruan-kekeliruan. Itu fungsi falsafah yang kita ingin tunjukkan kat sini. Bagaimana beliau memberi sumbangan itu? Beliau salah satu yang besar yang dikenang sehingga ke hari ini adalah penulisan sebuah makalah atau sebuah buku kecil yang dikenali sebagai Faslul Maqal, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Faslul Maqal itu ialah istilah ringkas bagi menyebut satu sumbangan keilmuan Ibn Rushd yang menghuraikan kesesuaian di antara falsafah dan syariat. Jadi kalau sebelum ni ada satu perkumpulan umat Islam yang berfikir bahawa falsafah ini datang daripada sumber Yunani, sumber asing, ya, mereka harus ditegah dari berkembang dalam dunia Islam, maka Ibn Rushd datang membuat penyesuaian dan memberi penjelasan semula bahawa falsafah dan syariah ada dua sumber yang penting yang akan membawa seseorang Muslim mencapai apa yang dinamakan sebagai kebenaran-kebenaran. Kan? Jadi beliau cuba untuk mengharmonikan dengan bertujuan untuk kita sebutkan mengukuhkan bahawa jangan mengajak masyarakat Muslim supaya jangan anti kepada falsafah ini. Kerana falsafah ini ialah salah satu daripada jalan-jalan yang boleh membantu masyarakat mencapai kepada kebenaran dalam kehidupan. Apakah tujuan agama diutuskan di muka bumi? Semua agama Islam ini diutuskan di muka bumi ialah untuk membimbing masyarakat supaya dapat menemui kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dicapai, dan agama salah satu sumber penting. Dan yang kedua ialah akal. Akal juga antara sumber dan sumber penting yang akan membawa kepada kebenaran-kebenaran. Filsafat itu ialah alat yang digunakan oleh akal bagi mencapai kepada kebenaran. Oleh kerana itu, akal dan wahyu dalam konteks ini, yang kita panggil syariat, itu artinya apa? Wahyu. Akal dan wahyu tidak boleh terpisah. Kalau dua ini terpisah, bagaimana akan dapat kebenaran itu akan dapat dipahami oleh masyarakat, dan kebenaran itu akan terlindung. Jadi akal dan wahyu ialah sesuatu yang amat sinonim sekali dalam kehidupan kita manusia. Tanpa akal dan tanpa wahyu, hilanglah kebenaran-kebenaran. Jadi oleh kerana itu Ibn Rushd kata, kalau kita buat itu ke umat Islam, tidak boleh sama sekali mempunyai sikap anti kepada falsafah atau pada akal itu. Dan kalau sekiranya terjadi sesuatu yang dilihat
Akal dalam arti yang ingin dibincangkan, akal itu harus berkembang dan ia harus berkembang dalam daerah-daerah syarak yang dianjurkan oleh agama Islam. Itu jadi ini antara apa yang kita nama tambahan kepada wacana pengenalan terhadap Ibn Rushd. Oleh kerana itulah saya telah semalam mengirim kepada saudara-saudari teks yang kita namakan Faslul Maqal. Teks itu ada dalam bahasa Arab. Jadi oleh kerana tuan-tuan saudari semua orang yang sudah mahir dalam bahasa Arab, kita cuba belajar dalam bahasa Inggeris pula. Jadi itu sudah teks itu sudah pun diterjemahkan oleh seorang tokoh yang penting dalam bidang falsafah Islam, dan saya harap semua sudah ada. Patutnya kita akan sama-sama membaca. Dari sini kalau kita dalam kuliah apa dia panggil ni, kuliah bersemuka. Okey, kita mulakan diskusi ini. Kita akan mula baca teks ni macam kita ngaji di bilik nanti. Jadi kita sudah sebut pengenalan itu yang kita namakan sebagai Everest, iaitu Ibn Sina on the Harmony of Religion and Philosophy, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris On the Harmony of Religion and Philosophy, pada perkara bagi tujuan untuk mengharmonikan agama dan falsafah. Jadi translation, satu terjemahan dengan satu pengenalan of Ibn Rushd, kitab Faslul Maqal. Cuba sebut, pandai dia sebut Faslul Maqal. Faslul Maqal ini dengan with its appendix daripada beberapa kitab Al-Kashaf, Al-Manahij, Al-Adillah, kitab Faslul Maqal. Jadi lepas ni kalau saya kata, kalau orang sebut kitab Faslul Maqal, kita boleh faham inilah yang dinamakan, iaitu perbincangan sebuah kitab yang ditulis oleh Ibn Rushd tentang tujuan bagi mengharmonikan agama dan falsafah. Dan tulis yang kita akan baca hari ini ialah teks terjemahan oleh seorang tokoh namanya George Horney. George Horney ini telah diprint dan telah diterjemahkan sejak 1976 lagi teks ini. Dan dia mengandungi kandungan seperti berikut. Ada pengenalan, ada conventions, dan ada treatise dia, decisive treatise, kitab Faslul Maqal. Ada dalam kitab itu ada beberapa bab. Bab pertama, bab kedua dan bab ketiga. Jadi ini bab ketiga. Ada 3 bab Jadi kita akan cuba belajar secara terpilih lah. 3 perkara ni, 3 poin besar ya, semua harus ingat. Bab 1, bab 2, bab 3. Nanti kita ada tugasan bagaimana nak mengkaji 3 bab ini daripada daripada teks ini. Yang kedua ialah, mari kita cuba tengok, ini ialah preface, pengenalan daripada penterjemah yang telah menterjemahkan, dan beliau telah diamanahkan oleh sebuah pertubuhan penterjemahan of the translation of great works and the trustees of Greek Memorial Fund.
for sponsoring the publication of this book. Jadi ini antara perkara yang ini antara projek yang penting yang telah menghasilkan bidang ini. Dan ini ialah permulaan kepada sedikit kita baca yang ni, the conventions ni, asas kepada terjemahan ini. The translations is based on the Arabic text. Ada kitab Arabic namanya kitab Faslul Maqal, dan diterjemah awal 1959, dan ini antara teks terjemahan. Jadi ini antara perkara asas yang bila kita membaca sebuah teks ini, dia ada parenthesis, narration, dia bagi tahulah kaedah-kaedah translator, bagaimana translator membuat cara penterjemahan. Ini bila besok, bila habis belajar ni, salah satu perkara yang saya ingin show, salah satu boleh masuk kursus penterjemahan, cari kursus-kursus terjemahan di mana-mana, institut ke apakah. Saya ingin show semua menjadi ahli penterjemah dalam kitab kecil-kecil yang kita berlatih kan. Mungkin ada buku novel kecil-kecil ke apakah. Ini sumbangan besar dari bidang pengajian Islam ni adalah salah satunya bidang terjemahan. Kerana kita banyak lagi khazanah-khazanah di timur dan barat yang baik yang tidak diterjemahkan kerana kurang penterjemah, walaupun penerbit itu banyak. Yang mana peranan yang dimainkan oleh ini Josh Horoni ni, dengan terjemahannya sampai sekarang kita masih lagi dapat memanfaatkan. Kemudian dia bagilah contoh dalam teks ini, dia cara dia Farabi, dia tulis Farabi, asalnya Al-Farabi kerana nak mempermudahkan bagi orang-orang Inggeris memahami. Kemudian ada lain-lain kaedah-kaedah lah. Nanti kita akan tengok dalam teks itu. Jadi sekarang ni kita nak mulakan perbincangan. Inilah yang dinamakan sebagai teks Faslul Maqal. Dia bermulai dengan satu tajuk besar yang dinamakan sebagai The Decisive Treatise Determining the Nature of the Connection Between Religion and Philosophy. Ini dia punya tajuk kitab Ibn Rushd yang dalam bahasa Arab diterjemah dalam bahasa Inggeris, The Decisive Treatise, yang akan menentukan sifat dan hubungan di antara agama dan falsafah. Jadi dia mulakan dengan satu subtopik asas. Dia kata dia mula buat satu persoalan yang asas, namanya what is the attitude of law to philosophy. Law di sini bermaksud apa? Law yang biru ni, ini bermaksud syariah. Ini orang putih sebut law. Jadi apakah sikap syariah terhadap falsafah? Ini soalan diberikan. Ini dia cuba nak menjawab satu persoalan asas dalam pemikiran, atau yang kita tulis dalam permasalahan, dalam salah satu permasalahan dalam kajian dia. Kajian oleh siapa? Oleh Ibn Rushd. Jadi dia mulai dengan, dia kata, maka spoke the lawyer, imam, judge and unique scholar Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd. Ini nama dia, ingat nama dia. Dia mulai dengan mengatakan, Ibn Rushd mula mengatakan bahawa praise be to Allah, with all due praise and the all prayer for Muhammad, his chosen servant. The purpose of the treatise ni apa maksudnya? Treatise, karya ini. Kata karya ini ialah untuk examine, untuk mengexamine apa? Mengkaji dan menilai, memeriksa. Examination kita lah, from the standpoint of the study of the law,
dari perspektif kajian ilmu syariah, whether the study of philosophy and logic, adakah pengajian falsafah dan logik is allowed by the law, dibenarkan oleh syariah, dibenarkan atau prohibited, ditegah. Ia suatu ditegah atau commanded, digalakkan, diarahkan. Ataupun ia suatu yang bersifat anjuran, sunat, atau ia adalah suatu yang obligatory, suatu yang bersifat wajib. Ini dia nak cuba lihat status kedudukan ilmu falsafah itu. Jadi dia perlu menulis perkara ini. Dan kerana apa? Kenapa dia perlu menulis barang ni? Adakah tiba-tiba? Tidak. Kerana kita sebut tadi, kerana pada zamannya berlaku banyak persoalan berkaitan dengan hal falsafah ni. Apa persoalan? Ni tergambar kat sini. Apa dia? Ini yang gambaran masyarakat. Ni study mempelajari falsafah dan logik ni di syaraknya ke tak syaraknya dalam bahasa kita, bahasa sekarang ni kan. Bahagian daripada yang diizinkan syarak atau tidak. Okey, kalau diizinkan pengajian ini, apakah tahap keizinannya? Adakah ia adalah suatu yang dituntut secara sunat atau wajib? Kalau ditegah suatu yang haram. Jadi ini hal-hal yang menjadi kekeliruan yang ada dalam masyarakat kita, masyarakat pada waktu itu yang keliru dengan peranan dan kedudukan falsafah. Jadi kita sebut tadi dia mulakan dengan chapter apa dipanggil ni, memulakan dengan chapter 1 atau bab 1, the law makes philosophic studies obligatory. Jadi dia kata dia mulakan dengan perbincangan. Dia kata, if teleological study of the world is philosophy, and if the law commands such a study, then the law commands philosophy. Ini dia panggil hujah pertama dia. Jadi nanti saya hari ini banyak intro ni. Apabila kita nak belajar kajian seseorang tokoh, saya ingin maklumkan iaitu seorang tokoh itu kita ingin lihat apa? Kita ingin lihat apa yang dinamakan dalam istilah panggil reasoning. Reasoning ni apa maksudnya? Mencatat nama reasoning. Cara atau dalam reasoning seseorang tokoh, atau cara atau kaedah dia mengemukakan penghujahannya dalam sesuatu persoalan yang ingin dirungkai. Jadi kita sebagai orang pengkaji, kita nak tengok bagaimana cara seseorang tokoh itu berhujah. Reasoning itu cara dia berhujah, cara dia mengemukakan pendalilan-pendalilan. Jadi tengok dia cara dia melihat kat sini. Dia cakap bahawa ni kaedah logik dia. Kalau sekiranya dia kata pengajian tentang alam semesta, the world ni maksudnya alam semesta. Pengkajian tentang teleological ni ialah apa yang kita namakan teleological, pengajian tentang asal usul kejadian alam semesta. Sekiranya kajian tentang asal usul tentang kejadian alam semesta ini is filosofi, sebahagian daripada tugas falsafah atau sebahagian daripada subjek penting dalam falsafah. Dalam bahasa yang lain, soalan kita sebut ni, sekiranya mendalami ilmu asal usul kejadian alam semesta dan segala isinya itu adalah satu tugas
yang diberikan, yang menjadi satu tugas bagi bidang falsafah, ya, dan seandainya law syariah menuntut pengajian yang sedemikian. Kajian apa? Pengajian mendalami ilmu asal usul. Ini. Jadi dia kata pengajian tentang asal usul kejadian alam semesta ini ialah falsafah. Dia kata. Bila kita sebut apa yang dinamakan sebagai erti falsafah, artinya dia kata saya belajar apa? Mak ayah kita balik rumah besok tanya belajar apa di UKM tu. Saya belajar bidang falsafah. Siapa ajar? Adalah ramai ustaz sana. Apa yang dia nak ajar? Apa yang dia ajar? Dia. Jadi kita nak jawab macam mana kat ayah kita? Kita kena jawab dia ajar banyak. Salah satunya ialah belajar tentang penghujahan asal usul bagaimana kejadian alam semesta ini terwujud. Itu salah satu bidang. Dalam falsafah itu ialah satu bidang yang akan mendedahkan kepada pelajar tentang asal usul kejadian manusia. Dan oleh kerana itu kita kata, adakah syariah mengizinkan kajian itu? Bagi penerus yang menegaskan bahawa the law commands such a study. Dia akan buktikan bahawa pengajian untuk mendalami asal usul kejadian falsafah ini, kejadian alam semesta ini ialah sesuatu yang dituntut oleh syarak. Jadi sekiranya belajar asal usul alam itu ialah falsafah dan syarak atau wahyu, terdapat ayat-ayatnya nanti yang menyeru dan menuntut manusia memahami kejadian-kejadian alam, maka sudah tentu dan kesimpulannya syarak atau wahyu menuntut kita mempelajari falsafah. Jadi kerana dengan belajar falsafah, ia akan membawa manusia mengenali asal usul kejadian semesta yang merupakan sebahagian daripada tuntutan wahyu kepada masyarakat Islam. Jadi dia bermula dengan paragraf pertama ini. Dia kata, tersebut bahawa if the activity of philosophy is nothing more than the study of existing beings and reflection on them as indication of the artisan, seperti in as much as they are products of art or being only indicate the artisan through our knowledge of the art in them, and the more perfect this knowledge is, the more perfect the knowledge of the artisan become. And if the law has encouraged and urged reflections on beings, then it is clear that what this name signifies is either obligatory or recommended by the law. Apa yang disebutkan dalam perenggan ni? Perenggan ini mengatakan bahawa sungguhnya aktiviti yang dinamakan falsafah itu, menurut Ibn Rushd menegaskan, sungguhnya aktiviti yang kita sedang buat sekarang ni aktiviti apa ni? Aktiviti berfalsafah. Apa yang kita sedang buat sekarang ni? Kita sedang berfalsafah, mendalami ilmu falsafah. Jadi apa yang kita sedang belajar sekarang ni? Sesungguhnya aktiviti yang kita buat ni is nothing more, tidak lebih, tidak kurang, ialah untuk kita apa sekarang ni? Kita sedang berusaha untuk belajar the existing beings, hakikat-hakikat, realiti-realiti yang ada pada kehidupan hari ini. Kehidupan
dalam kehidupan, kejadian-kejadian yang ada dalam persekitaran. Existing beings. Beings merujuk kepada realiti-realiti yang ada dalam kehidupan. Realiti yang wujud, existing beings. Beings merujuk kepada realiti-realiti yang wujud dalam kehidupan kita. Contoh apa? Manusia, alam tumbuhan, alam haiwan, alam makanan, kan? Jadi misalnya kata mempelajari makan makanan yang bersih dan berkhasiat, makanan yang tidak membawa wabak, mengenali keadaan makanan atau tumbuhan atau binatang tidak akan menjejaskan kerosakan pada manusia. Itu ialah sebahagian daripada kegiatan falsafah, mengenali hakikat sesuatu. Itulah dipanggil falsafah. Falsafah itu ialah mengkaji hakikat-hakikat di sebalik sesuatu kejadian. Saya ulang banyak kali ni mukadimah ni. Jadi di semua perkara kan. Jadi apabila dia kata kiranya kita mengenali sesuatu kejadian yang wujud dengan mendalam, dengan melakukan apa yang dinamakan sebagai reflection on them. Jadi reflection on them tu maksudnya refleksi atau renungan atau hasil daripada dapatan dari aktiviti falsafah itu ia adalah hasil-hasil yang diperoleh daripada kegiatan falsafah itu, yang dalam bahasa yang digunakan reflection kita ke atas perkara-perkara itu, ia akan menjadi indication itu apa? Arti kat sini indication artinya ialah menjadi tanda-tanda, menjadi dalil-dalil, hujah-hujah atau jalur-jalur yang akan membawa kita atau membawa manusia yang mengkaji itu mengenali apa yang dinamakan sebagai pencipta kejadian-kejadian itu. Artisan, dalam istilah artisan kat sini ialah orang yang menciptakan, sebab itu dia menulis huruf besar artisan ni mereka pencipta kan, yang menciptakan sesuatu perkara. Jadi dari sinilah kita akan lihat bahawa sungguhnya dalam bahasa yang lebih ringkas Nabi Nurush mengatakan bahawa sungguhnya pengajian falsafah itu adalah suatu bidang yang akan membawa akal manusia kepada mengenali hakikat kejadian dan kewujudan alam semesta ini. Dan sekiranya alam semesta ini difahami dan dicapai hakikat kebenarannya, ia boleh menjadi suatu tanda akan hakikat wujudnya pencipta kepada kejadian-kejadian itu. Dia balas kemudian, ini contohnya dia kata. Misalnya, kata, banyak produk-produk seni yang wujud dalam kehidupan kita. Produk-produk kejadian yang ada. Products of art or beings only indicate the artisan student through our knowledge of the art in them. Contoh apa? Produk-produk ciptaan seni-seni dalam kehidupan. Contohnya ialah pernah tak kita tengok, selalu kita bagi contoh kan, Taj Mahal. Kita tak pernah sampai lagi kita dengar kehebatan Taj Mahal itu. Jadi bila seseorang itu mendalami keunikan Taj Mahal sebagai satu objek dalam kehidupan, Taj Mahal, dengan memahami Taj Mahal, maka dia akan membawa kita
kepada memahami the knowledge of the art in them, memahami ilmu tentang penciptaan Taj Mahal. Jadi the more perfect this knowledge is, bila kita mendalami atau mengenali kehebatan orang yang subjek kehebatan Taj Mahal tu, dari segi keindahan, dari segi susunan, dari segi keseimbangan, dari segi kecantikannya, makin banyak kita menguasai dan mengenalinya, the more perfect of knowledge of that artisan kita. Makin dalam kita mengenali ilmu-ilmu seni binaan bangunan-bangunan yang indah, semakin seperti Taj Mahal itu, semakin sempurnalah pengetahuan kita tentang orang yang menciptakan bangunan tersebut atau hasil karya tersebut. Jadi, kalau arti kata kat sini, kita tidak akan dapat menghargai karya pereka atau pencipta sesuatu karya tanpa kita memahami dan mengenali karya-karya. Jadi misalnya ambil satu contoh buku, kan? Kita membaca buku. Ambil contoh satu. Tadi saya bagi contoh Taj Mahal. Ambil satu buku yang kita rasa asyik membaca. Kalau di dalam kita membaca buku itu, makin kita menghargai, oh hebatnya penulis ini, tingginya ilmunya. Kita akan mula memberikan penghargaan. Dengan setelah kita mendalami hasil-hasil yang dibuat oleh seseorang pencipta itu. Itu lagu. Contoh lagi dalam kehidupan kita ialah seperti apa? Seperti lagu-lagu. Orang muda-muda suka lagu. Seronoknya dengar lagu P.Ramlee, kan? Lagu apa lagu P.Ramlee? Saya pun lupa. Tapi dengar saja lagu P.Ramlee itu, oh hebatnya seni P.Ramlee. Setelah macam mana kehebatan P.Ramlee itu dikenali, menerusi kajian terhadap karya-karya lagu, karya-karya filmnya dan sebagainya. Jadi ini cukup 3 contoh bagaimana hubungan ciptaan dengan pencipta. Jadi falsafah ini ialah satu saluran yang mengkaji karya-karya atau sesuatu ciptaan, dan pemahaman terhadap sesuatu ciptaan akan membawa seseorang menghargai dan mengenali pencipta-pencipta terhadap karya-karya tersebut. Ini sebagai asas berfikir kita. Ini panjang sikit mukadimah ni, kerana bila kita faham asas ini, kita akan mudah memahami apa yang akan dibincangkan. Dan dia sambung lagi menerus kata, if the law has encouraged and urged reflections on beings, then it is clear that what this name signifies is either obligatory or recommended by the law. Dan sungguhnya dia kata law apa? Law ialah syarak. Syarak telah menggalakkan, urge, menggalakkan, telah mendorong reflections on being. Kita semua ni masyarakat untuk membuat refleksi on beings. Refleksi artinya apa? Membuat renungan-renungan, membuat pemahaman-pemahaman terhadap beings. Beings itu apa? Beings kita sebut tadi ialah ciptaan-ciptaan, kewujudan-kewujudan, kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Syarak amat menggalakkan akal manusia mendalami, membuat refleksi terhadap semua kejadian-kejadian yang wujud di sekitar kita. Dan nanti akan dijelaskan dalil-dalilnya. Dan kalau andainya kita dapati syarak benar-benar menggalakkan manusia untuk mendalami perkara-perkara, menggalakkan manusia mendalami dan memahami kejadian, then it is clear
adalah jelas bahawa mempelajari falsafah yang merupakan jalan mengenali perkara itu signifies obligatory, ada suatu kewajipan atau satu tuntutan oleh syarak itu sendiri. Yang ditulis kat sini is either obligatory, wajib, ataupun recommended, dianjurkan dengan amat tinggi by the law. Jadi inilah pengenalan awal kepada apa yang dinamakan sebagai kitab Al-Faslul Maqal oleh Ibn Rushd. Jadi kita habiskan sini sekejap lagi ya. Lepas tu kita boleh berhenti, nanti kita cari masa lain, masa dah tak ada. Cuba okay, sekarang ni cuba siapa yang dengar tu? Aiman dengan Aiman, ada dengar tak Aiman? Tidur. Ada doktor, ada. Ada. Cuba Aiman baca. Jadi kita dah tahu mukadimah tu, the law command such a study. Baca yang mana doktor? Baca tu yang perenggan seterusnya tu. The law Habiskan command, baca perenggan tu. the law command such a study ni ke doktor? That the law. Tidak saya syarah tadi. Jadi kita dah jelas tadi kenapa tujuan falsafah nak belajar segala kejadian. Jadi sekarang ni langkah kedua, Ibn Rushd ingin mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa memang benar syarak menganjurkan kita belajar dan mendalami kejadian-kejadian. Cuba baca teks. Macam mana? The law study, the command reflection on things and the spirit of knowledge about them. From this book of thought. Apa seluruh? Jelas deh. Hello. Okey, boleh? Ada ke? Boleh terus? Place and extend apa ni? Extend such as the saying of the extend reflect you have vision. This is textual authority for the obligation to use intellectual reasoning or combination of intellectual and legal reasoning. Another example is his saying, have they not studied the kingdom of the heaven and the earth, and whatever thing God has created. This is text urging the study of the totality of beings against God. The Excel has thought that one of those whom he secretly honored by the knowledge was Abraham, peace on him. For the Excel said, so we made Abraham see the kingdom of the heavens and the earth, that he might be, and so on to the end of the verse. The Excel also said, do they not observe the camels, how they have been created, and the sky, how it's been raised up? And he said, and they give through the creation of the heaven and the earth, and so on, countless other verses.
Kira tu. Habis dah? Habis. Eh? Habis. Cuba ulang balik yang nombor 17 tu. The exteller also said tu ke? Ha, Ke sebelum dia? ya. The exteller also said, "Do they not observe the camel? How they have been created, and the sky, how it has been raised up." Okay, and he said, and they give the truth to the creation of the heaven and the earth, and so on. Consular other verses. Okey. Okey. Terima kasih saudara Aiman. Ini saya senarai semua yang dah baca bagi markah sikit. Aiman dah selesai? Ya, ya. Okey. Nanti insyaAllah adalah markah tambahan tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah. bahasa Inggeris kita kena tingkatkan lagi. Baik, Doktor. Kena rajin-rajin baca kuat-kuat, cari buku-buku Inggeris, baca kuat-kuat macam kita baca Quran hari-hari. Bagi lidah kita, apa panggil? Lidah apa panggil? Lidah kita lembut sikit. Okey, sorry Jadi tak apa, bacaan dah bagus, cuma kita nak meningkatkan. Tapi yang penting daripada bacaan ialah kefahaman. Dalam paragraf ini, Ibn Rushd cuba memberitahu dengan kerangka pemikiran awal yang saya baca sebelum ini, beliau telah menjelaskan kepada kita bahawa the law atau syariah menuntut kita menekuni pengajian tentang hakikat-hakikat kejadian alam. Dan apakah dalil-dalilnya? Dan saya harap kita semua dapat memberi perhatian pada paragraf ini kerana dia mengandungi dalil-dalil syarak atau dalil-dalil wahyu tentang hakikat-hakikat tentang keperluan manusia mempelajari ilmu falsafah. Jadi salah satunya dia kata reflex you have vision. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab kita kena cari dalam teks Al-Quran, kita kena cari Allah SWT telah menyebut banyak dalam ayat-ayat Al-Quran berhubung seruan kepada panzuru. Yang ni ialah ayat dalam teks reflex you have vision. Kita akan cari teks yang sebenarnya ialah, tapi ia merujuk kepada renunglah wahai manusia, kamu diberi akal fikiran yang boleh melihat segala kejadian-kejadian. Ini salah satu daripada teks yang terkandung dalam ayat dalam Al-Quran itu sendiri yang menyeru kepada kita untuk mendalami kejadian-kejadian alam. Reflex, renunglah, sungguhnya kamu memiliki akal fikiran dan pandangan untuk mendalaminya. Kedua ialah ini ialah dikata salah satu teks yang disebut sebagai textual authority for the obligation to use intellectual reasoning. Ini ialah satu dalil yang paling berautoriti dalam syarak yang menganjurkan kita untuk menggunakan intellectual reasoning. Boleh gariskan yang ni, intellectual reasoning, itu penting kata. Or a combination of intellectual and legal reasoning. Jadi ini salah satu daripada banyak lagi ayat Al-Quran yang menyeru kepada ayat-ayat yang bersifat ini. Ada ingat tak ayat lain yang menyeru, yang menulis perkara ni? Aiman, ingat tak ayat Quran yang seperti afala yatafakkarun, kan?
afala yang suruh, afala yubsirun. Kan ada banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kita merenung, melihat, berfikir pada ayat-ayat kejadian. Nanti hari kan kita musim Quran, musim Ramadan ni baca Quran, cuba perhatikan bagaimana seruan-seruan Allah SWT kepada kita. Dan Ibn Rushd mengeluarkan lagi beberapa ayat-ayat Quran yang lain yang cuba untuk yang menunjukkan bahawa ia adalah tuntutan mendalami kejadian-kejadian alam yang merupakan tugas falsafah. Dapat dilihat dalam ayat Al-Quran pada perkara saya ingat perkara 16 tu. Have they not studied the kingdom have they not studied the kingdom of the heaven and on earth and whatever things God has created. Ada ayat fala ya'lamu, nanti kita cari ayat yang tepat, ya, ada ayat teks tepat ini yang menyeru kepada kita ialah untuk kita mempelajari segala kejadian-kejadian yang ada dalam the kingdom of the heaven, apa yang terkandung di dalam alam semesta di dunia dan di langit, dan bagaimana Allah telah menciptakan semua perkara-perkara. Ini ayat dalil kedua yang kita akan yang diberikan oleh Ibn Rushd. Dan ada ayat ketiga ialah ada dalam tentang bagaimana Allah Ta'ala telah menyeru Abraham, Nabi Ibrahim menguasai alam dan ilmu pengetahuan tentang alam dan alam bumi dan alam langit. So you made Abraham seize the kingdom of heavens and the earth, and that he might be. Hanya Abraham pernah diberikan oleh Allah SWT, Ibrahim telah diberikan kekuasaan akal untuk Nabi Ibrahim mengenali dan memahami segala kejadian-kejadian yang ada di langit dan di bumi. Kita cari ayat-ayatnya yang tepat dalam Al-Quran. Pada minggu depan kita kena pasti. Kemudian yang lain, dalil yang berapa dah? Keempat ialah seperti di bawah itu. Do they not observe the camels, how they have been created in the sky, how it has been raised up. Ini ayat Quran dalam ayat Quran lagi yang menyebut afala do they not observe the camel, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, how they has been created, the sky, how they has been raised. Afala yanzuruna ila al-ibili ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit kami telah tinggikan. Kamu tak observe ke? Ini Al-Quran menyeru kita. Apakah kamu tidak observe, tidak cuba mendalami keunikan dan kehebatan di sebalik bagaimana camel itu boleh kami ciptakan. Camel satu makhluk binatang yang boleh bertahan tidak makan minum berbulan-bulan. Bagaimana sistem yang wujud dalam? Adakah kamu tidak mengkaji? Ini satu jasaan kepada manusia untuk menggunakan intellectual reasoning. Kemudian, bagaimana langit kami tinggikan? Kamu tak terfikir ke kata? Langit tidak ada tongkat, tidak ada apa-apa yang menjadi pendirinya. Bagaimana ia boleh berdiri? Tak berfikir ke? Contohlah bahasa yang mudah. Jadi ini ada lagi ayat Al-Quran yang kita akan cari dalam bahasa Arabnya, and they give thought to the creation of the heavens and the earth and so on in countless other verses. Yang banyak lagi teks-teks yang menyeru kita untuk mempelajari ilmu falsafah. Jadi saya rasa kita tamat dulu kat sini untuk pengajian hari ini.